صالح وجمع إليك فأسأل أدبا وزدني بنية الله جنتوني بلا تناني إذ قلت بالفعل وقال فيه دليل نبلي وسجني أرسلي بالأمان والسكر والتأبير والبطران والمستعين الجد عليه والعيد والألف حكيم يسأل تقدر الرحمن على من جاء ويتطيب بلساني وأخي ولقولي والسلام سيرتي والميزان والجود والنيران والجنان والجن والأملاك ثم أنبياء والنور والنبي ثم أولياء وقومة النبشين كلهم بصار قدروا لي ولقوم بكلمة إسلامي مقام سائر الأكرام فاترني بذكري وبالأدب تقضي هذا ذكري على الركب والذي الأوفى لا رجاء مسلم لك بالأدنى وكذلك بدل أنصاري والبأس رحمة وفاري وكن على من شكورا وكن على من شكورا وكن أمري بقراري وكن فمع المفرق له منسل أن تشفى والبصر لنفسك لأولما وخلصك من أجوال الدنيا في الأسلام وفكر ذكر عن باباني بجميع مسائل الأسامي ورجلا لله في هواه وتقينا عنه وتنال وتبذل ربي وتطاعت أنت بكثير ونفذ مسيرك والمسير لنا تنبى للعالمين رحمة ويقول بيان تبعني وأمر الصلاة والسلام على النبي الماشي بالهدي وعلي وصحبه وأكرم على النبي الماشي وأكرم وأهل وصحبه أكرم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين wajaddil hasanaini abil batuli wal qasimi rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim amma ba'd. Faqala an-nazimu rahimahullahu ta'ala wa radiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa as'alul karima ikhlasal amal wa naf'a kulli man biha qadishtaghal. Ini nak masuk kalau panggil khabariyah lafzan insya'iyah ay du'a'iyah maknanya deh. Pada lafaznya seperti mencerita, mengkhabar, tapi pada maknanya meminta akan Allah Ta'ala. As'alu wa as'alu, dan aku minta doa lah maknanya. Aku mendoakan al-karima akan Allah Ta'ala yang maha karim, yang maha mengurnia. Minta apa? Itu orang panggil maf'ul yang kedua.
Al-karimah tu maf'ulul awal. Ikhlasul amal. Ikhlas itu maf'ul yang kedua, maf'ul tsani. Nah, nanti ya ke syarah dalam itulah. Wa as'alul karima, dan aku minta akan Tuhan yang maha karim, yang maha memberi limpah kurnia ni. Minta apa? Ikhlasul amal. Pertamanya minta akan ikhlas dalam pekerjaan. Tu tamu-tamunya. Tu jangan ada sikit pun orang panggil hijau dia menulis nazam ni kerana nak selain daripada Allah Ta'ala. Jangan. Artinya dia duk buat orang panggil nazam aqidatul awam ni semata-mata liwajhillah, ai li zatillah. Semata-mata minta kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala lah. Tu minta akan Allah Ta'ala. Minta apa? Akan ikhlasul amal, akan ikhlas amalan mengerjakan menulis kitab ni, menulis nazam manzumah ni. Satu. Wa nafa'a, wa ta'atah pada kata ikhlasah. Minta pula dengan Allah Ta'ala tu wa as'alul karimah naf'a. Aku minta akan Tuhan yang maha memberi, yang maha mengurnia tadi, al-karim tadi tu, naf'a, akan manfaat. Tu bagi siapa? Kulliman, bagi tiap-tiap mereka, sesiapa sahaja. Qadishtaghal biha. Benar-benarlah bersibuk-sibuk atau mendalami atau menuntuti atau mengaji biha dengan dia, biha bil aqidatil awal. Tu biha boleh akidah pun boleh, manzumah pun boleh. Tu pada kata biha tu takluk pada kata ishtara belakang. Itu wa naf'a kulli man biha qad ishtaghal, wa naf'a kulli man qad ishtaghal biha. Gitulah. Minta akan Allah Ta'ala akan memberi manfaat lah bagi tiap-tiap mereka yang benar-benar bersibuk mendalami, mengaji, menuntuti dengan dia, dengan ini aqidatil awal ataupun manzumati ini. Boleh tak kita? Faqala syarihu rahimahullahu ta'ala, berkata oleh syarih Syekh Nawawi Banten, qauluhu qaulun nazimi, bermula perkataannya perkataan bagi nazim. Wa as'alu tu apa makna wa as'alu? Ai wa atlubu was ta'ti. Itu tu wa atlubu, dan aku tuntut, aku minta. Tapi tuntut sini mana doa lah. Ad-doa bermakna doa ni apa makna? Talabu syai'i minal adna ilal a'la ala wajhi tadarra' bi niyyatil ibadati. Itu orang panggil doa. Dia ada 3 belakang. Dia ada doa, ada amar, ada apa tu saya panggil iltimas. Iltimas. Ingat ada tulis lagi. Iltimas. Aku pun kadang-kadang lupa. Tu minta belaka tu, tapi lain-lain makna. Kalau doa maknanya talabus syai' minal adna ilal a'la ala wajhi tadra' bi niyyatil ibadah. Tu talabus syai', minta sesuatu minal adna, daripada pihak yang rendah. Kita ni hamba, pihak hamba yang rendah ni, ilal a'la, kepada Tuhan yang maha tinggi pangkatnya. Bukan maha tinggi tepak dia, bukan. Yang maha tinggi pangkat Allah Ta'ala tu, ala wajhi tadarra', di atas wajah merendahkan jiwa kita, biniyatil ibadah, dengan niat ibadah, bukan minta dengan sebab tak tahu dah. Ini nak mengeluarlah orang panggil minta sesama makhluk, seperti kita minta duit dengan pak kita. Pak kita tu pun tinggi darjat daripada kita, faham tak? Talabus syai' minal adna ilal a'la juga, tapi bukan biniyatil ibadah. Kerana memang benar-benar pak kita tak tahu apa yang kita nak, maka kerana tu kita minta. Abah tak ada duit dalam ni, nak duit sikit, tu minta juga. Daripada kita pihak rendah kepada abah kita hak peringkat tinggi juga, pangkat dia lebih tinggi lah daripada kita.
Tapi bukan niat ibadat, memang betul-betul tak tahu. Nah, ada pun Allah Ta'ala kita minta dia, bukan dia tak tahu, dia maha tahu. Nah, lepas tu minta juga, Tuhan tu suruh minta. Ud'uni astajib lakum wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'a. Nah, tu Tuhan tu suruh minta. Bukan Tuhan suruh minta tu Tuhan tak tahu kita nak berapa. Tak minta pun dia duk bui dah. Gitu. Jadi jangan mu ingat kata bila mu doa tu, ya Allah aku nak itu nak Tuhan ni tak tahu ni kalau aku tak doa kafir mu kata. Nah, jangan duk ingat gitu jangan. Nah, tu duk minta dengan Tuhan banyak-banyak tu Tuhan tak tahu kan? Tuhan tahu. Lepas tu minta tak? Karena Tuhan suruh biniyatil ibadah. Niatnya ibadah. Apa? Menzahirkan ubudiyah kehambaan dengan Allah Ta'ala. Itu dipanggil doa. Kalau amar ni pula, talabus syai' minal a'la ilal adna ala wajhit takallufi. Itu. Wa ta'addubi boleh juga begitu. Nah, amar ni suruh. Apa makna suruh? Talabus syai'i, minta tuntut sesuatu benda. Minal a'la ilal adna, daripada yang pihak tinggi kepada pihak rendah. Itu. Daripada pihak tinggi kepada pihak yang rendah. Nah, ala wajhit takallufi, di atas wajah nak memberati. Dah. Au ta'addubi atau nak mengajak adab, boleh juga. Contoh kita kata Tuhan tu minta kita tu semaya 5 waktu. Adakah Tuhan tu doa kita? Gitu. Tuhan apa makna tu? Tuhan tuntut minta kita semaya 5 waktu tu makna suruh daripada pihak yang maha tinggi iaitu Allah kepada adna pihak yang rendah iaitu kita hamba. Ala wajhi takallufi, di atas wajah nak menekan, nak memberat di atas kita, takalluf. Taklif atas kita. Ataupun tu guru suruh anak murid dia buat aidat tu contoh, atau pergi basuh kereta tu khidik contoh, mandi kata ni. Tu adakah orang panggil tu doa? Nah, ada gitu lah doa orang panggil gitu. Tok guru suruh tolonglah Hamdi, tolonglah saya merayu ni. Berat lah tu. Itu bukan orang panggil suruh minta dengan makna doa, tapi minta dengan makna perintah. Tu. Nah, Mak Hamdi kata, Hamdi, pergi tanah jagung, pergi tanah pisang. Itu panggil apa? Perintah tu. Tuntut. Mak tuntut daripada pihak Mak yang tinggi pangkat daripada Hamdi. Ya Hamdi sebagai anak pihak yang rendah. Atas wajah perintah. Atas wajah nak menekan, nak memberati, nak mengajak adab. Itu dia panggil amar, suruh. Satu lagi dia panggil, apa deh? Iltimas. Iltimas ni sama perekat. Itu. Talabus syai' min apa nak sebutkan dah? Minal mustawi, atau minas sawail apa? Maqamih, boleh juga gitu. Tutup sesuatu daripada mereka yang sama pangkat dia, Contoh kita kata Khidr tu minta Hamdi, tu. Apakah Khidr tu Tan Seri? Dak. Datuk Seri? Dak ke? Ni. Sama-sama pelajar ke? Kalau gitu, orang panggil iltimas. Minta tolong. Sama perekat ni dia panggil minta tolong. Jadi minta ni ada 3 lah. Minta dengan makna doa. Minta dengan makna suruh. Minta dengan makna tolong. Minta tolong. Itu ni. Baik. Jadi minta sini dengan makna apa doa ni? Wa atlubu, dan aku tutup, aku minta dengan mana doa. Wasta'ti, dan minta, orang panggil kurnia. Wasta'ti ini menuntuti kurniaan, menuntuti diberi sesuatu. Itu pada ista'ta. Sinta li talabi lah. Tuntut pemberian, itu mana? Itu mana as'alu. Wa'lam, ketahui olehmu he talib. Tu. Mu kena ajar sehingga mu terti anna sa'ala, akan bahawa bermula lafaz sa'ala. Sa'ala ni ingkana bimakna istaqta. Jika adalah sa'ala ni, kalaulah dia tu bimakna istaqta,
dengan makna minta pemberian, tuntut kurniaan, minta diberi sesuatu, itu maksud. Kama seperti barang di sana, di sinilah, di mana? Di dalam nazam wa as'alul karima ikhlasal amal. Sa'ala as'alu ni, sa'ala ni. Nah, kalau fa'il sa'ala ni dengan makna ista'ta, minta kurnia, minta sesuatu kurniaan, minta sesuatu pemberian, ta'adda lima fa'ulaini binafsihi. Nah, secara muta'addilah dia dengan dua maf'ul sendirinya. Automatik itu mana sendirinya. Automatik dah muta'addi dua maf'ul. Tu automatik dah. Tak ada kena pakai rahja apa dah. Pakai auto selalu dah orang panggil muta'addi dua maf'ul. Fal karima, maka bermula karima tu maf'ulun awwalun, ialah maf'ul yang pertama. Sebab tu terjemah wa as'alul karima, dan aku minta akan Tuhan yang maha karim, yang maha murnia. Akan tu memberi makna maf'ul tu. Nah, tu kalau Jawa tu mungkin ngaji Kiai Rifai lah, apa makna kok Jawa. Wa ikhlasal amal tu maf'ulun sanin, ialah maf'ul yang kedua. Selalu dah. Jadi sebab tu wa as'alul karima ikhlasal amal, aku minta akan Tuhan yang maha murnia akan ikhlas perbuatan, akan ikhlas amal pekerjaan. Itu kalaulah sa'ala dengan makna tu ista'ta, minta untuk kurniaan, pemberian. Ada. Wa in kanat bi makna istifhami. Tu. Wa in kanat, dan jika adalah sa'ala dari itu. Bi makna apa? Dengan makna istifhamin. Tu, dengan makna istifham. Apa istifham? Minta jawab. Soalan lah. Minta pertanyaan. Minta soalan. Nah, minta jawab. Istifham dia panggil. Menuntuti faham. Nah, apa itu? Apa ini? Sa'alan nabiyah. Nah, telah menanyalah akan Nabi. Nah, itu contoh. Tu sa'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, adakah dalam hadis itu dah telah menanya akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu itu maknanya tanya, tuntut faham persoalan, dia panggil sa'ala dengan makna minta faham, minta keterangan, boleh tak? Gitu, minta jawapan. Kalau sa'ala dengan makna minta jawapan, minta penerangan, ta'adda lil awwali binafsihi, maka sa'ala tadi itu muta'addi pada maf'ul yang pertama dengan automatiknya, walisani ay walil maf'ul lisani, dan pada maf'ul yang keduanya bi'an. Bi'an tu orang panggil bolil muawanah lah. Bolil muawanah, lil muawanah. Tu, dan berta'diyah lah ia, dan muta'addi lah orang panggil sa'ala dengan mana istifham tadi tu, dengan maf'ul yang kedua dengan pertolongan an harah khafa tu, an harah jar tu. Nah, tu mana contoh? Nahwu seumpamanya yas'alunaka 'anil anfal. Ada ayat Quran gitu. Yas'alunaka 'anil anfali. Itu. Yas'alunaka, menanyalah mereka itu akan dikau. Selalu dah tu. Nah, ka tu maf'ul yang pertama. Anil anfali tu ialah maf'ul bagi sa'ala tadi tu yang kedua, tapi dengan didatangkan harah ja'an tadi. Nampak tak? Yas'alunaka 'anil anfali. Apa? Menanya mereka itu akan dikau wahai Nabi Muhammad tentang harta rampasan. Contoh tu. Satu. Au bima ni apa pada kata bi'an. Tu bima tu apa pada kata bi'an. Ai walisani, dan bertakdiyah lah
Walisani itu atah berkata lil awali, bukan al awali tu, lil awali. Kita salah tu dah. Bukan al awali dah, lil awali. Ta'addi lil awali bi nafsihi. Satu. Kemudian walisani ai ta'addi lisani. Jadi sa'ala dengan mana istifham tadi tu muta'addi dengan maf'ul yang keduanya bima dengan ma dengan barang, yakni dengan harah jar. Boleh gitu, begitu boleh. Dengan harah jar, dengan harah khafa fi maknahu, yang pada maknanya makna an. Nah, fi maknahu pada maknanya makna an. Itu mana contoh? Nahwu seumpama fas'al bihi khabira, ai fas'al anhu khabira. Itu bo dengan makna an dia panggil. Boleh tak? Fas'al menanyalah, bihi ai anhu, tentangnya, tentang Allah. Tanya siapa? Khabira, akan orang yang maha mengetahui, akan orang yang lebih mengetahui. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jumpa ulama mana, kitab-kitab mana gitulah. Jadi sa'ala dengan makna doa, sa'ala dengan makna ista'ta, minta kurniaan, minta pemberian, muta'addi dua maf'ul dengan secara automatik. Kalau sa'ala dengan makna istifham, maka maf'ul yang pertama automatik dah. Muta'addi pada maf'ul yang pertama automatik. Tapi maf'ul yang keduanya dengan didatangkan dengan pertolongan atau didatangkan dengan an atau harah ja yang sama makna dengan an. Begitu. Qauluhu qaulun nazimi rahimahullah. Al-karimatu, baca guana al-karima makruh, kan dibacakan al-karimatu bi fathil kafi, dengan fathah bari ataskan huruf kaf, baca karim. Kata baca dengan fathah ke huruf kaf karim tu alal masyhuri, di atas pendapat yang masyhur, alal qaulil masyhuri, di atas pendapat yang masyhur. Wa yajuzu wa yajuzu, dan haruhlah kasruha, haruhlah oleh dikasrahkannya. Boleh tak macam gitu? Haruh dibaca, haruh oleh kasrahkannya nyakaf. Wa yajuzu kasruha, dan haruhkan dikasrah. Macam mana kalau kirim lah? Kan macam mana? Kalau kasrah macam mana? Tapi itu tak masyhur lah. Sebab tu tak aja dengar baca wa as'alul kirim. Kau macam mana kalau baca kasrah? Tak erti juga kita. Tapi dia kata harus baca dengan kasrah, kaf tadi. Baik, habis itulah. Kalau suruh bacalah harus tu pun pelik tak dengar kan. Atau kiram kau mana? Kalau kirim payah nak baca itu di sini. Biasanya kalau nak sebut harus tapi berubah orang panggil bagi yang kemudian itu biasa dia akan royak lalu. Kasriha wafat hibak ba'diha contohnya. Dikasrahkan kaf kemudian difathahkan yang kemudian daripada kaf contoh. Tapi ni mari wa yajuzu kasriha gitu ya. Wallahu a'lam. Kalau gitu karim ni apa makna? Wa huwa, dan ia karimu ni allazi, ialah yang, yani Allah Taala lah, Tuhan yang yu'tin nawala, memberi akan segala nikmat-nikmat. Memberi akan segala nikmat-nikmat. An-nawala tu segala nikmat-nikmat. Qabla su'ali, sebelum daripada diminta. Itu mana karim. Tuhan yang mengurniakan pemberian itu sebelum diminta. Banyak benda lah mu tak minta dengan Tuhan tapi Tuhan bagi dah. Nak hitung tak boleh. Boleh hitung tak? Tu tengok. Tuhan ui kita tanganlah kaki cukup lekat kau minta. Tak minta. Tuhan ui kita boleh celak mata ke apa semua tak ada minta. Tuhan ui kita boleh sihat tubuh badan tak ada minta pun Tuhan bagi.
Tu makna karim. Tuhan yang memberikan segala nikmat-nikmat tu sebelum daripada hamba tu minta. Tuhan widah. Tu cuba tengok betul-betul mu duk baca apa kalau mak surat, kalau orang rajin zikir lah, kalau main rajin main basikal macam main kecil tak je nak berzikir zikir apa. Kalau orang sibuk berzikir ingat ke Tuhan ni betul-betul baca mana? Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi basari, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi jasadi, Allahumma afini fi ruhi. Duk minta afiat sama, ya Allah ya Tuhan, berilah afiat kesihatan pada tubuhku, pada pendengaranku, penglihatanku. Kalau tak minta pun Tuhan duk beri dah. Betul tak? Karena itu Tuhan itu Al-Karim, Al-Karimu. Apa? Tuhan zat yang maha mengurniakan segala pemberian sebelum daripada hamba tu minta kurniaan tersebut. Tuhan widah. Satu makna dia. Boleh juga pakai makna itu. Au awil ladzi amma ata'uhu ta'i'a wal 'asiyah. Atau al-karimu ni ialah maknanya allazi Tuhan yang amma yang meratailah ata'uhu oleh pemberiannya allazi meratailah orang panggil pemberiannya Tuhan tadi tu at-ta'i'a akan orang-orang yang taat ibadat pada Allah wal 'asiyah dan akan orang bermaksiat pada Allah. Allah Taala bagi juga. Betul tak? Kau ada orang maksiat tu mampu gerah perut dia ada. Ada. Duk sihat molek duk togok agak situ, duk orang maksiat duk deraka dengan Allah Taala situ, Tuhan bagi sihat agak tu badan boleh makan, boleh kaya, boleh hebat, boleh nelai, boleh gedebek. Aduh. Tuhan bagi juga. Kerana apa Tuhan bagi juga? Likaunihi kerana keadaannya allazi Tuhan tadi itu. Al-Mu'ti, sang pemberi, zat yang maha memberi. La li waradin, tidak kerana ada apa-apa tujuan, wala li iwadin, dan tanpa ada panggil balasan ganti apa-apa. Kita ni kalau bagi apa-apa ada tujuan. Ada gharak dia panggil. Tu kita tengok akhir tu apa? Buat mari makan ni. Dia pun mula waktu baik lah. Makan dia kata, nak nak saya. Padahal saya nak akhir. Contoh lah tu. Dia bagi apa-apa tu ada benda dia nak tu. Dah. Ada apa benda dia nak ada. Ada tujuan dia. Tu macam orang politik 4 tahun sekali pani nak mari dengan dia. Hai mari. Ada apa-apa benda dia nak tu. Dia nak apa? Nak undi. Nak undi mung hak daftar undi. Mung daftar tak apa mung undi? Berat apa mung. Mana boleh daftar ngundi? Jangan tak daftar. Kamu tengok nak pakai siapa nanti tengok aku ayat ni. Nak pakai siapa dah. Nak daftar ngundi boleh dah daftar ngundi dah. Mau apa pun? Boleh ha? Lah ni kenapa belah dah? Apa belah dah? Aku tak tahu ke apa? Gila. Duk main geng supaya main Jawa. Main geng tak tahu politik ke apa, tak tahu urusan dunia, urusan negara, urusan bangsa tak tahu. Duk main geng, bangun tidur baca kitab ya tidur main geng. Nerak depan TV main geng. Samalah Aiman ke Hamdi ke Yusuf ke macam itulah ke. Begang ke. Apa politik 4 tahun sekali yang mari jumpa formu hak boleh daftar ngundi yang mari tu. Yang mari. Awak nak apa? Awak nak apa? Saya boleh bagi. Saya bagi duit sikit. Nanti undi saya dah. Dia nak tu. Gharak dia panggil. Ada tujuan. Tuhan bagi pemberi tu ada gharak ha. Tu tak ada. La li iwadin. La li iwadin. Tidak kerana minta ganti dia dah. Tu bukan apa kita wak makan apa macam orang hidup berjiran ya wak kuih apa pak yata ke jiran dia kita tengok nanti tengok dia nak balas ke apa itu minta tutup hati tu ni balas kuih ni ya kita kuih mahal ya kuih murah sentuh manusia ada tu ni tu Tuhan kalau kita
Dia tak minta tutup gati. Bukan kata muduk semaya be puasa roha duk ibadat ni gati sebagai balas budi. Hei. Dah, tak pandai patut nak balas. Nikmat Allah Taala bagi. Itu juga dengan makna al-karimu. Jadi al-karimu tu ada dua makna lah. Sama ada makna Tuhan yang mengurniakan segala nikmat sebelum daripada hamba dia minta, atau Tuhan yang memberi segala pemberiannya meratai bagi sekiranya manusia taat ke maksiat ke dia habis. Kenapa? Karena keadaan Tuhan itu memang sang pemberi. Nah, yang tidak minta orang panggil diganti atau ada tujuan apa-apa warak. Nah, dengan apa dia beri tadi itu tidak. Habis itu. Qauluhu qaulun nazimi ikhlasul amal. Nah, tu minta akan Allah yang Maha Pemberi tadi itu, minta apa? Ikhlas amal, minta ikhlas, minta akan ikhlaskan pekerjaan. Apa makna ikhlas? I'lam, ketahui olehmu. Annal ikhlasa, akan bahawa sebermula ikhlas itu, lahu sabik baginya ikhlas tu salah sudarajatin. Sabik baginya ikhlas tu oleh 3 daripada segala derajat-derajat, tingkatan-tingkatan. Mananya al-ula yang pertama daripada 3 derajat. Ikhlas yang pertama ni hak paling tinggi ni. Anta'budallaha, bahawa engkau ibadat akan Allah, engkau mengabdi diri akan Allah, engkau menjadi hamba akan Allah, au ta'mala syai'an, atau engkau beramal akan sesuatu yang daripada suruhan Allah Ta'ala. Tuhan suruh semaya, suruh puasa, suruh sedekah, suruh apa kali muduk buat tu, la ta'amal. Tak kena ta'amal. Rasa-rasa saya lah tama'an. Dalam kitab boleh apa? Ta'aman. Tama'an rasanya. Tak kena tu. Ta'aman jadi ta'aman. Ta'am makan. Kerana lahak nak makan ke kan? Tidak kerana lahak nak makan pada bala. Tama'an lah, tomok. Bukan tomok ni ubah itu bukan. Tomok tu tomok. Nak ke pahala bukan. Tu la tama'an. La'alla sawaba lah. Tulis gitu. La'alla sawaba, mudah-mudahan yang betulnya ialah tama'an, tomok, bukan ta'aman makanan bukan. Kalau ta'aman tu makanan ada tu ni. Tak tahu ni apa. Kalau tama'an dah, bukan ta'aman. Betul. Baik. Au ta'mala syai'an, atau engkau beramal akan sesuatu daripada ibadat tu, la tama'an fis sawabi, bukan kerana tamak untuk dapat pahala. Wala haraban, dan bukan untuk lari minal iqabi, daripada seksa. Ini tinggi tu. Patut apa tujuan budak taat ibadat akan Allah? Bali kaunihi ilahaka, bahkan kerana keadaannya Allah Ta'ala tu ilahaka, ialah Tuhan engkau. Wa anta, padahal engkau tu pula abduhu, ialah hambanya, hamba Allah, hamba Tuhan. Semata-mata kerana mung tu hamba, dia tu Tuhan. Maka kerana tu mu amal ibadat, dak cara ke pahala ke neraka ke dak. Tu tinggi tu. Ini martabat ikhlas yang tinggi ni. Semata-mata li zatillah, kerana zat Allah Ta'ala. Tu. Apa dalam Quran sebut tu? Dalam surah Al-Kahfi tu. Apa? Ingat surah Al-Kahfi tu ada. Tada'u ma'allahi okay. Tak ingat tak lagi ayat. Ingat tak surah Kahfi? Pada ayat ya.
wala takunanna syai'in. Okey. Hai. Wala kalimah. Okey. Wah, sudah saya ingat. Sudah apa dia tak ingat ni? Ingat tak, Amdi? Man yada'u apa? Ingat dah ayat ya. Hanya surah ambil Quran juga surah Al-Kahfi ya. Ambil ya. Apa? Wah, Quran tak kena ada Quran. Wala apa tak ingat. Ingat tak? Ingat je. Surah Kahfi ya baru di situ di sini. Wala apa sangat bes untuk main game. Buka Quran pun tak tahu. Oh bukan. Wala tad'u ma'allahi. Bukan. Apa? Tak ingat dah. Wasbir, ingat dah. Situ. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Tu yang kata wasbir nafsaka. Wasbir nafsaka, dan sabarlah akan diri engkau ma'allazi, bersama dengan orang yang yad'una rabbahum, yang menyeru mereka itu akan Tuhan mereka itu bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah, pagi petang siang malam yuriduna wajhah, semata-mata nak zat Allah Taala. Tu kalau kita jumpa tu guru hak biasa nak hanya semata-mata balasan Allah Taala, zat Allah Taala saja, tidak nak orang panggil ganjaran dunia, nak gaji dunia, syurga kan neraka ya tambah tu, ya nak semata-mata yuriduna wajhah, aizata. Itu mana yuriduna zatahu. Mereka tu nak hanya zat Allah Taala semata-mata. Itulah orang panggil ikhlas yang paling tinggi. Wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatad dunya. Wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Gitu. Wala ta'du 'ainaka 'anhum, jangan engkau berpalingkan mata engkau daripada mereka itu, turidu zinatal hayatid dunya, kerana engkau nak kesenangan perhiasan daripada kehidupan dunia. Jangan. Ni tu guru, sok mau duk baca ni dulu. Almarhum Tuan Guru Haji Abdul Hamid Haji Soleh. Tu kita kena istiqamah. Mengaji. Jangan orang panggil tengok kain saing-saing. Hijau dah itu. Sudahlah. Berpaling mata kita. Wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Jangan. Itu ikhlas paling tinggi tu. Nak cari syekh lagu ni payahlah, nak cari guru lagu ni akhir zaman ni payahlah, susah. Tapi inilah ikhlas yang paling tinggi. Tu dia buat apa-apa, anta'budallah, bahawa engkau sembah akan Allah, au ta'mala syai'an, atau engkau beramal akan sesuatu perkara, la tama'an, tidak kerana tamak fi sawabi, untuk dapat pahala, wala haraban minal iqabi, dan tidak juga untuk lari daripada seksa api neraka, bali kaunihi ilahaka, bahkan kerana keadaannya Allah tu ialah Tuhan bagi engkau, wa anta, dan engkau pula padahal engkau tu pula abduhu, ialah hamba Allah Taala. Wa hazihi, dan bermula ini darjah ni, a'laha, yang paling tingginya daripada darajat yang lain, darajat ikhlas yang lain. Ini yang orang panggil darajat ikhlas yang paling tinggi sekali. Wasaniyatu, dan yang kedua pula daripada salah sudarajatin, daripada tiga segala tingkatan ikhlas ni, ialah anta'budahu, bahawa engkau tu ibadat akan dia Allah, engkau mengabdi diri kepada Allah,
au ta'mala atau engkau tu beramal bi ta'atihi dengan ketaatan dengan ibadat apa kepada Allah Taala tu talaban kerana nak, kerana minta, kerana tuntut lisawabi bagi pahala. Semaya itu nak pahala tu. Tu. Ikhlas tak tu? Jangan kata tak ikhlas. Ni sebuah dengan orang tinggi tadi bagi yang orang hak darjat ikhlas yang pertama, yang kedua ni tak ikhlas bagi dia. Kenapa? Li gharadin, kerana nak ke pahala. Itu. Tapi ni sebuah kita orang syariat ni tinggi dah ni. Tak? Tinggi dah ni. Kita wa amal apa talaban lisawabi, kerana nak kepada pahala. Wa khaufan atas kepada talaban, dan kerana takut minal iqabi, daripada seksa api neraka Allah Taala. Gua nak berzina, kan nak minara, takut kawan neraka Allah boleh pahala. Tuan ada mau semaya 5 waktu, mau semaya jemaah, semaya subuh, semaya zuhur, jemaah, kapo baca Quran, zikir banyak ni. Kerana nak pahala, nak syurga akhirat kelak. Ikhlas dah tu. Tapi ikhlas pangkat yang kedua. Au tama'an fil jannati, atau tamak, atau kerana tamak untuk masuk syurga. Itu. Wa khaufan, dan takut, dan kerana takut minan nari, daripada api neraka. Kerana tu duduk amal tu. Kerana tu duduk hijab ibadat pada Allah Taala tu, kerana tu. Itu orang panggil ikhlas martabat yang kedua. Yang kata tak ikhlas yang tu orang hak berhak kata tak ikhlas, tu orang hak wali-wali tinggi itu. Kalau mu tu wala kuali macam aku ni, atau sudah ayat lah orang demo maya nak ke syurga dah ikhlas gak. Jangan. Ikhlas ni. Siapa kata ada ikhlas? Ikhlas pangkat yang kedua. Wahia, dan ini derjat. Wahia, dan ia derjat yang kedua ni. Tu al-wusta, ialah ikhlas yang pertengahan. Asali satu, dan yang ketiganya pula anta'budahu, bahawa engkau menyembah akan dia Allah, engkau ibadat akan dia Allah tu. Cakap apa tu? Yazid. Kau nak suruh saya baca? Boleh Yazid? Ayat sini. Oh Yazid. Boleh baca tak? Lepas tu nak cakap apa? Mana kitab awak? Lepas tu? Apa tak masuk kelas Kiai Rifai? Masuk kelas Rifai tak? Tak ada kitab? Masuk kelas Rifai. Dia nak buah-buah ke apa, nak main gedik-gedik kelas aku pun masuk kelas Kiai Rifai. Masuk gedik sini. Sudut gedik itu, kayak ada sudut gedik. Gedik apa nak kecing lah? Nak kecing. Yang duduk gedik-gedik itu masuk kelas Kiai Rifai. Masuk kelas aku. Aku lepas meja buka tak apa dah. Baik. Asali satu, dan yang ketiganya anta'budahu, bahawa engkau ibadat akan dia Allah tu litatasharrafa, supaya mendapat kemuliaanlah bi ibadatihi, dengan sebab ibadat akan Allah Taala tu. Tu mu ibadat tu supaya dapat kemuliaan. Lagu mana? Watun sabah atau pada tasharrafa tadi. Tu watun sabah ilaihi ta'ala, dan supaya dinisbahkan kepadanya, kepada Allah Taala. Apa dinisbah kepada Allah Taala? Contoh lagu mana? Fayuqalu, maka dikatakan haza, ini orang ni abidun, abid ni, wa salihun, orang soleh ni. Ada tu ni. Mu ibadat tu ni orang panggil dak ikhlas lah ni. Sini. Tu kalau kira-kiranya martabat ikhlas ni dua jelah. Tu hak ni dak ikhlas ni. Kenapa? Kerana ada tujuan lain. Apa? Supaya kata mu ni baik, mu ni kaki ibadat, nak rajin semaya. Supaya tu tak ada apalah. Dak ikhlas dah orang panggil tu. Tu. Bapa mu semaya. Bapa mu berzikir apa? Supaya orang kata aku ni orang kaki ibadat, abid, soleh juga apa semua. Ada ikhlas ni kalau gini. Barangkalinya yang dimaksud kau panggil martabat yang ketiga ni dengan makna seperti mana Imam Ghazali sebut dalam kitab Imam Ghazali tu. Dalam kitab Minhajul Abidin tu. Apa? Iaitu ada 1% ikhlas kerana Allah Taala.
Mana dalam ibadat dia tu 99% tu bukan kerana Allah. 1% ya kerana Allah. Dikira juga. Tu kerana Ibnu Hajar kata, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu. Siapa dia yang beramal dengan kebaikan satu zarah sekalipun, maka yarahu, dapat dilihat. Mana 1% ya ikhlas pun dapat. Ini orang panggil ikhlas mubtadi. Ikhlas orang yang mula-mula nak menuntuti ibadat. Tu tidak dibenarkan orang panggil ikhlas ni berkekalan ni. Jangan duduk somo-somo ikhlas ni jak daripada akhir balik sampai kena mampu pun ikhlas ni semua. Tak jadi je gitu. Kena mujahadah. Tak? Jadi ikhlas ni ikhlas mubtadi ni hanya dibenarkan bagi orang hak mula-mula nak start belajar awak beramal. Boleh lah ni. Tu maksud gitu. Tu jangan mula-mula nak beramal tu mu terus kejar ikhlas hak tadi 100% kerana Allah. Mampu mu tak beramal faham mampu mu gitu. Nak bo nak semaya sudah mari riak dah malah aku semaya gini. Jangan gitu. Mula-mula nak beramal ni iyalah ikhlas 1% jadilah. Tapi jangan duk mengekali lah, jangan duk mengekali di atas martabat ikhlas mubtadi tadi tu. Karenanya marjuh, lemah. Ulama kata iyalah wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu. Siapa yang buat amal kebaikan walaupun satu zarah akan dapat dilihat. Tapi lihat saja Tuhan buat tonton. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Tuhan tunjuk amal-amal kita hak kebaikan satu zarah tadi tu. Tuhan tunjuk ni ikhlas satu zarah. Ni amal kebaikan mu kecil-kecil ni. Tapi muat amal ni berat ni. Dak guna haba'an mansura, debu berterbangan. Hilang belicin. Ada ulama dia sambung, dia tafsir. Orang panggil tafsir ayat tu tafsir Quran bil Quran. Tafsir ayat tadi tu dengan ayat yang lain. Jadi ikhlas mutawassit tadilah hak moleknya bagi kita ni apa? Ikhlas duduk orang panggil tengok timbal tara. Kalau banyak ikhlas daripada tidak ikhlas, dapat pahala lah ibadat kita tu. Kenapa? Innal hasanat yuzhibna sayyi'at. Kebaikan ikhlas yang banyak. Kita kata ikhlas 60%. 40% tak ikhlas. Maka 60% ikhlas tadi menghapuskan keburukan 40% tidak ikhlas. Kalau sama-sama berat 50-50. 4 rakaat main syak ni 2 rakaat kerana Allah, 2 rakaat kerana fawahin contoh. Ana fawahin nak tunjuk ke fawahin apa? Aku tiba-tiba nak tunjuk ke fawahin. Maka idza ta'arada tasaqata. Bila dua-dua sama berat, gugur habis licin, tak dapat gapo sekarang, rugi saja. Ataupun berat kita tidak ikhlas. 60%, 70% tidak ikhlas, 20% je ikhlas. Maka ketika tu boleh berdosa nak pula. Tu Imam Ghazali kata, fikir-fikir oleh mukallaf, umur tu pendek, amal tu sikit. Kalau sikit tu pula boleh berdosa, baik pakai awak dosa atau sia-sia. Baik atau baik duduk tidur dulu, senang kerja. Maka hendaklah mujahadah. Tak? Mujahadah ni sungguh-sungguh lawan nafsu dalam hatimu tu. Gitu maksud dia. Tu ikhlas mutawassit itulah yang patut bagi kita orang awam ni kena duduk. Bagi orang mubtadi tu tak apalah ikhlas yang terakhir ni. Ikhlas mubtadi ni tak apalah. Karena dia baru-baru nak belajar pakai tudung hari ni. Sebelum ni freha gitu dah tu ni. Ini baru nak belajar pakai tudung. Ya pakailah lagu mana pun, beliklah lagu mana pun, fashion lagu mana pun biar ke dia. Kata pelak tudungmu ni nak pakai kerana Allah, kerana fashion dia. Ya penting belajar pakai lu. Tu 1% ya kerana Allah, lain kerana nak tunjuk kau orang tudungnya comel biar. Karena dia baru-baru nak start beramal ibadat. Jangan kata tak ada guna juga tudung lagu ni pun. Baik telanjang pula dia. Dereh. Dosa dak mu. Dosa. Perak. Biar ke dia tu. Tu cara orang panggil nak dakwah ni ada fiqhud dakwah. Orang ni jangan terus kita paksa dia, jangan. Dia kena bitadarruj lah dengan perlahan-lahan. Jangan paksa terus. Tu awak nak kalau dah orang panggil kita nak bersaing, nak berkahwin, kau nak jadi bini, laki bini, awak kena pakai purdah nikah. Jadi orang macam orang Afghanistan, orang Arab Saudi tu, nampak nak mata dua butir klik-klik. Ni. Tu pada hari nya berat sebulan tu. Tak boleh lah gitu. Jadi dia tu pakai apa-apa bukan kerana Allah, tak kerana kita tu paksa. Dah.
kita tu paksa. Jangan drastik sangat. Jangan rukah naik tu tinggi sangat, lama jatuh belebok pakai apa kerah dulu. Faham tak? Naik slow. Mungkin sebelum ni tak pakai tudung langsung free hair, ni pakai terbus saja. Tak apalah, biarlah. Pakai baju macam tudung saji dulu, tak pakai baju langsung, coli dengan spender saja. Tak apalah, biarlah. Pakailah baju macam balut naka pun biarlah dulu. Paling kurang balut naka. Daripada duduk telanjang bogel nampak habis kopek-kopek urik-urik gapo ni lain ni. Tu slow. Lama-lama dia sendiri pakai baju lega dah, tak sedap dah lagi mah bahasa. Lama-lama dengan duduk belajar, duduk mengaji gapo, dia faham. Biar dia buat tu faham kerana Allah Taala. Bukan kerana paksa-paksa dak. Mu paksa mana tak jadi hijau sia ni. Murah undang-undang kali bom. Rah undang-undang. Jadi kota baru ada undang-undang. Tak pakai tudung ya sama. Itu ni. Kadang-kadang orang tu takut kena undang apa? Tudung dia bubuh dalam ni meja laci meja tu. Mari majlis perbandaran berapa dia pun ambil tudung pakai sahut. Pakai dah tudung. Ye. Jadi dia pakai tu kena Allah tak? Enggak bukan kena Allah tak. Jadi tak cukup dengan hanya undang-undang saja. Mestilah kena didik, kena tarbiyah manusia ni. Lagi pula hidayah tu milik Allah Subhanahu wa taala. Lagu tu. Tu lagu tu. Jangan pandai keji hina manusia tu jangan. Tu dalam kitab Nasihatul Ibad nanti. Ya Syekh Qadir Jalani ajar kita. Kalau jumpa dengan orang mulia, orang alim lagu mana, orang budak-budak, orang jahil, orang jahat, kita nak rasa dia lebih baik pada kita supaya kita tu rasa hina diri kita daripada mereka semua. Lagu mana baca dalam hati kita tu ada. Tu. Habis itu. Maka ni macam dak ikhlas lah ni. Kenapa? Fayuqalu, maka dikatakan haza abidu. Hamdi ni abid ya. Nak wasbah apa lutut atas tekak ya. Duk zikir semua dah. Saja kata wasbah atas tekak, zikirnya dak. Orang mari subhanallah. Lekuk bunyi wasbah tekak. Apanya? Supaya kata haza hamdi ini abidu ialah seorang yang kaki ibadat wasalihu baik orang soleh hamdi ni nanti ni tu wasbah tak jadi tinggal tangan tu jangguknya panjang duk luruk semua sejadah awak semua tahu mayanya dak tahu cara manalah contoh kerana ibadat ialah lagu tu tu ikhlas yang pekat rendah ataupun kita kata mubtadi lah ni barangkalinya ditanggung gitulah. Au ta'mal atau engkau beramal tu litahsilid dunia untuk dapat balasan dunia. Litahsilid dunia untuk dapat habuan dunia. Bagaimana contoh? Kama seperti mana barang iza qara'ta apabila membacalah oleh engkau suratal waqi'ati akan surah waqi'ah. Iza waqa'atil waqi'ah baca semua tiap-tiap pagi kata rajin Hamdi masya-Allah. Inilah orang berjuru duk baca kalam Allah Ta'ala boleh pahala lah. Padahal dia tak niat pahala. Dia niat apa? Niat supaya kebun pisang dia tu membesar, laku, jadi kaya raya dia rezeki, tak putus-putus. Dia niat tu. Tengok itu amin dah. Betul tak? Itu habuan dunia lah tu. Tu dia baca surah Waqi'ah tu bukan kerana nak kepada pahala surah Waqi'ah tu. Kata kama iza qara'ta suratal waqi'ati seperti mana barang apabila membacalah oleh engkau hai Hamdi suratal waqi'ati akan surah waqi'ah tapi lil ghina atau lil ghana untuk kekayaan untuk jadi orang kaya. Tu mudah-mudahan rantan seri dah aku esok nanti ni. Iza waqa'atil waqi'ah. Duk baca semua iza waqa'atil waqi'ah. Surah tu baca semua lah. Bukan ayat tu ya bukan. Surah lah. Tiap pagi lepas mai duha tu baca semua. Niatnya apa? Supaya jadi orang kaya-kaya. Nak sini. Datuk kaya-kaya. Nak sini. Datuk seri orang kaya-kaya ketujuh ke-8 ke ikut gilah. Wa nawihi dan seumpamanya. Maka wahwa ialah orang lagu ni adnaha yang paling rendahnya martabah atau darajat ikhlas paling rendah sekali. Barangkali ini sebab itulah kita kata barangkalinya tanggung di atas pendapat Ibnu Hajar Al-Haytami tu. Hak kata bahawasanya ikhlas mubtadi itu tak apa dah. Mana? Ada 1% saja kerana Allah. Hak lain tu
Karena nak harta, nak kaya, nak supaya orang kata dia orang baik, orang jujur, orang kaki masjid, orang abid, orang soleh, ikutlah. Ni kita tanggung gitulah. Karena kalau kita baca zahir ibarat, bukan orang ikhlas lah ni. Fa iza amilta lirriyai, maka apabila beramal oleh engkau kerana riya. Riya ni supaya orang lihat. Itu orang panggil riya. Wasum'ati, dan supaya orang tu dengar. Sum'ah ni maksudnya suka bahawa orang duk cara kebaikan dia. Tu dia duk main tahajud semalam gitu kedai. Bangun pagi esok ngatuk buka putih mata. Ustaz tanya, "Wana Hamdi?" "Allah maaflah bapa kita malam 400 rakaat enggak semalam tahajud." "Masya-Allah, hebatnya Hamdi." Para pelajar, "Masya-Allah." Dia pun gebah lu baju bulu hidung habisnya gebah suka dah dianya. Kenapa? Orang duk kata masya-Allah hebat Hamdi. Tu orang panggil sum'ah. Suka dengar orang duk kata apa hak dia duk amal baik tu. Itu. Kana nescaya adalah jawab bagi iza haraman alaika, nescaya ada ia jadi haram ke atas engkau. Haram tu. Kenapa haram? Ilak pada kata haram. Li faqdil ikhlasi, kerana luput hilang ikhlas. Hilang ikhlas ketika tu. Tu. Habis itu. Sikit lagi. Qala al-Fudailu, telah berkata oleh Fudail bin Iyadin. Fudail bin Iyad. Apa dia kata ni maqalul qaul? Ni ingat baik. Tarkul amali min ajlin nasi riyaun. Tarku bermula meninggalkan amalan, tarkul amali, bermula meninggalkan amalan. Dia pergi masjid nak sembahyang sunat, pas orang pun tengok ke dia. Allah menata orang tengok dah. Aku malah sembahyang sunat gini, pak duduk lalu, tinggal amal. Contoh, saya takut riak ni. Saya tak usah sembahyang lagi ni, orang duduk tengok saya ni, takut saya riak ni. Tarkul amali min ajlin nasi, tinggal beramal dari kerana manusia. Riyaun, itulah riak. Tu riak. Tu. Bapa dia tak beramal kerana manusia. Manusia tengok dia. Riak ke tu? Wal amalu min ajlin nasi syirkun, dan bermula beramal tu dari kerana manusia tu ialah syirik. Syirik sini faham ni, bukan syirik akidah, bukan lah mau duk hukum orang tu kafir berlaku masuk neraka. Ni setengah orang ni tak ngaji kalau syirik, dia baca kitab tasawuf macam Wahizan gila tu. Tak apa duduk habis doa syirik habis orang. Syirik tak masuk syurga tak. Tu syirik akidah. Pocik bodoh ni. Syirik akidah lain. Syirik dalam ilmu tasawuf tu syirik khafi. Ni syirik khafi dia panggil syirik halus. Ni bukan syirik akidah. Syirik Tuhan tak ampun dosa tu ialah syirik jali atau syirkul akbar. Syirik dalam ilmu akidah cara tu, mu makan nasi, iktikad nasi memberi kenyang. Tu syirik Tuhan tak ampun dosa. Iktikad tu apa? Nasi beri kenyang dengan tabiat, dengan ilah contoh. Tu syirik akbar. Syirik mana kafir, musyrik. Tu orang panggil syirkul akbar. Hak ni syirik khafi, dia syirik halus. Jadi beramal kerana manusia syirik khafi, tinggal amal kerana manusia riya. Kalau dalam hadis sebut al-amalu idza dakhala riya batala. Tarkul amali tarkul amali li khaufir riya'i riyaul akbar. Ada juga bunyi itu. Bermula amal apabila masuk riya, batal habis segala pahala. Ya semaya kan orang supaya orang tengok, oh aku ni semaya 2 rakaat. Selalu ni macam cara ulama, wali-wali semaya ni ni. Kerana manusia riya. Ala amal idza dakhala riya'u batala. Bermula amal apabila masuk oleh riya, batal pahala. Wa tarkul amali, dan meninggalkan amalan li khaufir riya'i, kerana takut riya. Kenapa awak tak pergi sembahyang masjid? Saya takut riya. Riyaul akbar, riya besar lagi tu bagi. Tu nak buat mana? Beramal kalau riya hilang pahala. Lepas tu kalau tinggal beramal sebab takut riya, riya besar lagi. Lepas tu jawabnya kena mujahadah. Kena mujahadah, kena berlawan dengan nafsu tu biar menaik ikhlas.
Wal ikhlasu, kalau gitu kata Fudail bin Iyad, bermula ikhlas tu lagu mana? Ayyu'afiyakallahu ta'ala minhuma, bahawa mengafiatkan akan engkau oleh Allah, menyelamatlah akan dikau oleh Allah, minhuma, daripada kedua-duanya. Apa? Daripada beramal kerana manusia atau tinggal amal kerana manusia. Tidak kerana manusia. Pendek kata, kalau kerana manusia ternafi ikhlas. Gitu. Sama ada riya ataupun syirik khafi, atau riya kecil atau riya akbar. Habis. Qauluhu qaulun nazimi wa naf'atu ma'tufun 'alal ikhlasi, diatahkan kepada ikhlas. Jadi ma'tufun 'alal ikhlasi lah, diatah pada ikhlas. Artinya wa as'alul karima naf'a, itu. Dan aku minta akan Tuhan yang maha memberi, pemberian kepada makhluk ni, minta apa? Akan manfaat. Gitu. Maf'ul yang maf'ul yang kedua, i'tibar atah pada ikhlas. Gitu. Qauluhu qaulun nazimi biha tu, ba pada kata biha tu muta'alliqum, bertakluk lah ia bishtaghal belakang tu. Jadi artinya wa naf'a kulli man qad ishtaghal biha. Gitulah. Kalau gitu ha tu dhamir. Marji' mana dhamir? Fad-dhamiru, maka bermula dhamir pada kata biha tu. Aidun, kembalilah ia alal aqidah, boleh. Di atas akidah kau manzumah ya belaka. Artinya aku minta akan Tuhan yang maha memberi ni akan manfaat bagi tiap-tiap mereka yang benar-benar bersibuk mendalami, tu mendalami dengan dia, dengan ini akidatil awal, atau dengan dia dengan ini manzumati. Itu nak tafsir makna lah ni. Wa as'alul karima, dan aku minta akan Tuhan yang maha mengurniakan pemberian. Minta apa? Naf'a, akan manfaat. Kulli, bagi tiap-tiap manishtaghal, mereka yang bersibuk-sibuk bihadhil akidati, dengan ini akidah awam ni, akidatil manzumatil awam ni lah. Bersibuk lagu mana? Min hifzi lafziha, daripada menghafal lafaz-lafaznya. Tu masuklah kita duk hafal lafaz-lafaz dia. Nah, kalau tak ingat juga, memang kecil biasa bulan Ramadan ni aku nyepak lah. Tiap-tiap hari kelas aku menjadi pembacanya. Tu min hifzi lafziha, daripada menghafal bait-bait syair ni, au tahsili maknaha, ataupun bersibuk daripada makna, bersibuk tu dengan makna menghasil, memahami maknaha, akan makna-maknanya. Lalu syarah yang Syekh Nawawi Banten dia doa sikit pada kita. Ja'alanallahu, ini orang panggil khabariyah lafzan, insya'iyah maknan. Pada lafaznya khabar, pada makna insya'i itu du'aiyah maknan. Artinya ja'alanallahu ay Allahumma ja'alna, ya Allah Tuhan, jadikan olehmu akan kami. Itu maksud. Ja'alanallah, menjadilah akan kami oleh Allahu. Jadi apa? Mimman, setengah daripada mereka, dakhala, yang masuklah ia man tahta du'ai, di bawah doa hazan nazimi, di bawah doa tuan yang mengarang manzumah nazim Syekh Ahmad Marzuki ni, Syekh Ahmad Al-Marzuki Al-Maliki ni radhiyallahu anhu, mudah-mudahan meredalah oleh Allah Ta'ala daripadanya nazim. Li'annahu ay li'annan nazima, kerana bahawasanya bermula nazim, Syekh pengarang kitab manzumah akidatil awam ni, karena adalah ia mujabad da'wati, ialah orang yang dikabulkan doa. Orang mustajab doa. Amin ya rabbal alamin. Orang amin tu biar tak masuklah jumlah ni. Kita pula amin doa Syekh Nawawi Banten. Nawawi Banten pun bukan orang biasa-biasa. Wali min awliyaillah. Faqala an-nazimu rahimahullahu ta'ala abyatuha maizun bi'addil jumal tarikhuha li hayyun ghur jumal. Gitu deh. Ghurri jumal. Wallahu a'lam. Belum. Deh. Ya, sekarang ini.
Faqala syarihu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Qala al-'arifu ibn Atha'illahi. Situ deh. Telah berkata oleh al-'arif, orang yang mengenal Allah Ta'ala akan sebagai kenal yang khasah yang meliputi haibah di batin hati. Itu makna 'arif di sini. Ibnu Atha'illah, Ibnu Atha'illah As-Sakandari ini anak murid kepada Syekh Abu Abbas Al-Mursi. Syekh Abu Abbas Al-Mursi ini anak murid kepada Sayyidi Imam Abul Hasan Asy-Syazili atau Asy-Syazuli. Jadi Syekh Ahmad Dardi ni memanglah walaupun dia ahli usuluddin tapi dia juga ahli sufi, orang tasawuf. Maka kerana itu dia nakalkan perkataan orang tasawuf dalam kitab Sifat 20 dia. Qala al-'arifu ibn Atha'illahi, telah berkata oleh al-'arif billah Ibnu Atha'illah Al-Sakandari. Nah, orang Iskandariyah tapi makam dia ni Muqattam kalau tak silap di Mesir ni. Saya pernah gila ziarahnya. Dia kata tu di mana? Fil Hikami, dalam kitab Hikam. Ini bait yang ke kalimah hikmah, bukan bait dia panggil. Al-hikmatus sadisah asyarah. Kalau silap gitulah. Yang ke 16. Ini orang panggil kalimah hikmah daripada Ibnu Atha'illah yang ke-16 dalam kitab Hikam Ibnu Atha'illah. Dia kata mana? Aya ajaban, he alangkah ajib peliknya, kaifa yazharu atau kaifa yuzharu. Kaifa yazharu lah. Kaifa yazharul wujudu fil adami. Tuh. Hei orang yang mengajibkan, dia kata. Kaifa, bitapakah, yazharu, bitapakah zahir, nyata, al-wujudu, oleh wujud, yani Allah Ta'ala, wujud Allah Ta'ala itu, al-wujud tu orang panggil wujud mutlak, wujud Allah Ta'ala lah. Fil adami, di dalam adam, atau orang panggil adam tu makhluk, adami mahdin dia panggil. Asal makhluk ni adam semata-mata, tidak ada semata-mata. Ini orang panggil kaifa, ni orang panggil istifham li ta'ajjubi lah ni. Ta'ajjub. Ataupun kaifa dengan mana istifham ingkari pun boleh. Tentu tidak. Tentu tidak boleh. Wujud ada Allah Ta'ala tu. Zat Allah Ta'ala yang maha ada ni. Tu. Hulul. Ataupun meresap. Atau ittihad. Menyatu dengan benda yang adam. Zulmah. Tu. Kerana apa? Kerana adam itu zulmah. Begitu. Tak ada ni asalnya zulmah. Tak. Belita. Tidak ada. Dan wujud-wujud tu nur, cahaya. Maka gelak dengan cahaya ni dua perkara berlawanan tak? Gelak dengan cahaya ni benda hak sama ke benda hak berlawanan? Berlawanan. Maka bila berlawanan, ad-diddani la yajtami'an, la yajtami'ani. Benda dua perkara berlawanan mana boleh mungkin dihimpun sekali. Itu. Maka sebab tu kaifa yuzharu, kaifa yazharul wujud fil adami. Betapa boleh nyata oleh zat yang maha ada fil adami, pada benda yang adami mahdin, benda yang tidak ada semata-mata asalnya. Iaitu makhluk ni asalnya adamu mahdin. Apa? Asalnya tidak ada, zulmah. Tidak ada tu apa yang gelap. Cuba menutup lampu gelap lemak, tak ada cahaya sebutir pun. Ada benda, nampak benda? Nampak tak? Ada dinding, ada kaca, ada makanan, ada nampak? Tak apa. Itu orang panggil tak ada tu seumpama zulmah, gelap. Ada tu seumpama nur, cahaya. Maka cahaya dengan gelap ni benda yang sama lah? Tak sama. Benda yang berlawanan. Maka benda berlawanan boleh berhimpun sekali? Tak boleh. Bagaimana boleh Tuhan tu menyerap, hulul, ittihad atau infisal, ittisal dengan makhluk yang adam pada makna ibarahnya ialah zulmah, gelap, pada Allah Ta'ala al-wujudul mutlak, wujud yang wajib, yang mesti dengan makna nur, cahaya. Maka tidak boleh. Itu maksud. Ini kalam tinggi ni, kalam tasawuf.
Am kaifa yasbutul hadithu ma'aman lahu wasful qidami. Lagi, ini perkataan Ibn Athaillah lagi ni. Am ataupun kaifa bitapakah he orang-orang yang mengajibkan, he alangkah ajib peleknya, he orang-orang yang mengajibkan. Kaifa bitapa yasbutu bitapa sabit. Nah, bitapa boleh disabit, boleh disungguhkan. Al-hadithu yang baharu ni ma'a serta siapa? Serta man, serta mereka yang ni Tuhan. Man tu kena kepada Allah lah. Serta mereka yang Allah, Tuhan lahu yang sabit baginya bagi man, yang sabit baginya bagi Tuhan tadi tu wasful qidami, boleh bersifat dengan sifat kidam. Boleh orang panggil benda ni nak bersabit, nak sabit, tu serta dengan Tuhan yang bersifat akidah. Sedangkan hadis dengan qadim tu orang panggil benda hak sama tak? Lain-lain. Benda berlawanan. Qidam tu qidam zati lah maksudnya, bukan qidam dengan makna zamani atau idhafi, tidak. Maka tentu tidak boleh duduk sekali. Tak boleh orang panggil ad-diddani la yajtami'ani. Tak boleh berhimpun sekali. Alihha tu intaha, arah rumuz dia panggil. Bukan baca jangan. Nama ya dari sini ni ketika ni kata Ibn Athaillah fana zuk. Sini. Jadi zikir gitu bergamu. Salah. Subhanahu maha suci lah ya Allah. Qad ada thabit sini ni. Ada thabit ni, kaifa yazharul wujudul haqqi allazi la yakbalul adami biwajhi ma fil adamil mahdi am kaifa yasbutul hadithu al muftaqiru al muhtaju al muttarru ma'aman wajabalahu wasful qidami. Ada dhabit sikit. Dhabit makna bagi perkataan Ibn Athaillah. Kaifa yazharu al-wujudu fil adami ay kaifa yazharul wujudul haqqi allazi la yakbalul adam biwajhi ma fil adamil mahdi. Gitu maksud dia. Betapakah zahir oleh ada yang sebenar, iaitu Allah Ta'ala, ada yang sebenar, al-haq, allazi yang bermula ada yang hak. Allah Ta'ala ni la yakbalul adam, tidak menerima akan tiada, biwajhima dengan satu jalan apapun fil adamil mahdi, pada benda yang tiada semata-mata. Am kaifa yathbutul hadithu, ataupun betapakah boleh sabit sungguh al hadisu yang baru tu sifat dia al muftaqiru yang berhajat, al muhtaju yang tak boleh lepas dengan Tuhan, al muttaru yang tergagah. Betapa boleh sabit benda-benda yang baru yang bersifat lagu tu ma'aman wajabalahu wasful qidami, serta Tuhan yang mesti baginya Tuhan oleh bersifat dengan sedia. Itu ada dhabit intaha di situ. Dhabit arak dia. Tak apalah nak dhabit pun tak apa, tak dhabit pun tak apa tu. Subhanahu maha suci lah ya Allah Ta'ala. Qad yang sungguhnya dalat menunjuklah. Tu ala wujubi wujudihi, menunjuklah di atas mesti adanya ada Allah. Ayatuhu oleh segala tanda-tandanya. Ayatuhu tu jadi fa'il. Fa'il bagi dalat. Tu. Subhanahu maha suci lah ya Allah. Qad dalat sesungguh benar-benar menunjuklah ala wujubi wujudihi di atas mesti adanya Allah tu ayatuhu oleh ayat-ayat tanda-tandanya. Ayat ni ayat Quran ya, ayat kauniyah pun ya. Dia dua, ayat Allah Ta'ala ni ada dua. Ayatullah kauniyah, ayatullah Quraniyah. Bukan ayatullah Khomeini ke apa tu Syiah tu, bukan. Ayatullah mana tanda-tanda bagi Allah Ta'ala tu ya bahasa kena baca Quraniyah. Tanda-tanda bagi Allah Ta'ala tu al-kauniyah, kejadian alam ni. Itu pun ayat. Jadi ayat-ayat Allah Ta'ala ni lah yang menunjuk di atas mesti ada Allah Ta'ala. Faham tak? Wa syahidat dan menjadi saksilah biwahdaniyatihi dengan keesaan, dengan bersangatan esanya Allah, masnu'atuhu oleh apa?
ciptaan-ciptaannya. Nah, ciptaan-ciptaan Allah ni menjadi saksi di atas keesaan benar-benar satunya Allah Subhanahu wa taala. Habis itu. Qama situ. Kemudian Sidi Ahmad Dardinya nak masuk bicara tentang tu puak-puak yang menyalahi ahli sunnah wal jamaah. Wa tabahal amru ala qaumin. Wastabaha dan kesamaranglah, kekeliruanlah al-amru oleh pekerjaan, oleh satu perkara, oleh satu perkara perbahasan dalam akidah ni ala aqwamin di atas beberapa kaum. Ada satu kaum panggil Mu'tazilah, ada satu kaum dipanggil Musyabbihah, Mujassimah. Tapi kaum yang dikehendaki pertamanya al-Mu'tazilah tu dalil kata. Kerana apa? Wukufan ila lima qablahu tu. Tu kerana apa tu? Kesamaran oleh satu perkara yang dibahas dalam ilmu akidah tu di atas beberapa puak dalam Islam ni. Wukufan kerana berpegang. Tu wukufan ai min ajli wukufihim. Tu dalil tu ada sebut. Ikhtalatal amru alaihim min ajli wukufihim. Terkelirulah oleh pekerjaan di atas mereka itu beberapa puak yang sesat, setengah daripadanya Mu'tazilah, min ajli kerana menjadilah mereka wukufihim, berpegang mereka itu puak Mu'tazilah ma'al amril adiyati, serta perkara-perkara yang dibangsa pada ada. Tu mereka tu beretikad benda yang benda bahasa adat ni lah yang memberi bekah dengan kuah yang dijadikan oleh Allah Ta'ala. Tu contoh. Tu sesat lah tu. Padahalnya benda yang bahasa adat ni tidak dapat memberi bekah. Tu. Habis itu. Baik. Wa tamassukan yang atah berkata wukufan. Wa tamassukan ay washtabahal amru ala aqwamin. Ikhtalatal amru ala aqwamin. Jadi bengonglah, boleh juga begitu. Jadi bengonglah, terkelirulah, bercampur baulah, jadi bengonglah oleh pekerjaan yang dietikad dalam akidah ni. Di atas beberapa kaum. Kerana apa? Tamassukan kerana berpeganglah bizawahiri nususin syar'iyyatin, dengan segala nas. Dengan zahir, dengan segala zahir nas yang bahasa syar'i. Ay wal akhzu bizawahiri aslun min usulil kufri. Ada itu disebut. Dan mengambil dengan zahir nas Al-Quran yang mutasyabihat itu ialah aslun, asal daripada segala asa-asa yang menjadikan kekufuran satu-satu manusia tadi. Faqala, maka telah berkata qaumun, satu puak, bil jihati, dengan berpihak. Allah Ta'ala berjihad di atas, di bawah. Contoh, ikutlah. Tu. Faqala, berarti situlah. Faqala qaumun bil jihati wa qala akharuna bil jismiyati wa yalzamu minhuma al-hulul wattisalu wal infisalu. Ta'ala Allahu an dzalika 'uluwan kabira wa ajaba a'immatuna wallahu a'lam. Bismillah. Belum. Yalah. Hanya abang Imam kecil lah, apa-apa dia baca start lambat sangat. Dia je lambat. Kelas dia lambat lah. As-saniyatu qala hujjatul Islam Imamul Ghazali rahimahullah wa qaddasallahu sirrahu wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. As-saniyatu, yang kedua, ay minal afatil asyarati,
daripada segala penyakit-penyakit yang 10 yang terhasil daripada sebab tidak menjaga perut. Anna fi kasratil akli, bahawasanya sabitlah pada membanyakkan makanan. Anna fi kasratil akli, bahawa di dalam memperbanyakkan makanan itu fitnatal a'dha'i. Tuh. Ialah mendatangkan fitnah bagi segala anggota. Gitu kah? Tuh. Fitnatul a'dha'i ialah mendatangkan fitnah bagi segala anggota. Wahai juha, dan bergeraknya anggota. Wad'asuha, dan terbangkitnya anggota. Itu atas tafsir lah tu. Gerak anggota, bangkitnya anggota untuk apa? Lil fuduli, kepada mengerjakan benda yang fudul. Apa? Mala yanfa' fihi minal aqwali wal af'ali, benda hak tak ada manfaat pada benda tersebut daripada perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan. Jadi sabit pada hijab makan banyak ni membangkitkan anggota kita, menyebabkan anggota kita bergerak buat benda-benda yang tak ada manfaat pada agama. Cakap tak ada manfaat pada agama, buat benda tak ada manfaat pada agama. Lil fuduli itu makna dia. Tuh. Mala yanfa'u fihi minal aqwali wal af'ali, gitu. Wal fasadi, dan menggerakkan anggota tubuh badan kita tu kepada mengerjakan kerosakan. Fa innar rajula, maka kerana bahawa bermula seseorang itu, gitulah. Fa innar rajula tu bukan hanya laki-laki, perempuan pun masuk juga. Tuh. Tuh. Fa innar rajula, maka bahawa bermula seseorang itu, idza kana syab'ana, apabila adalah ia seorang yang kenyang, gitu. Batiran, nescaya sombong ia. Tuh, melampau lah makna gitu. Batiran tu maknanya melampau. Tak ingat ke diri, lupa diri lah. Cuba tengok orang yang kenyang lagu mana. Tengok ke diri dah. Orang suruh gapo-gapo apa pengah. Ulah sawo, mampu kerah, tidur, selok, mampu kerah. Itu batiran, nescaya sombong ia. Ia seorang yang kenyang tadi. Ishtahat ainuhu, inginlah. Ini baru jawab iza. Iza kana syab'ana batiran, apabila adalah seseorang itu iza, fa innar rajula, maka bahawasanya seseorang itu iza kana syab'ana batiran, apabila adalah ia seorang kenyang yang menyombong. Gitu. Seorang yang kenyang menyombong, kenyang sangat-sangat, kenyang yang melampau, itu maksud. Gitu. Ishtahat, nescaya, ni baru jawab bagi Izzah. Ishtahat, nescaya inginlah ia. Ishtahat ainuhu, nescaya inginlah oleh matanya. Ingin apa? An-nazara, akan menilik ila ma la ya'nihi, kepada barang yang tidak ada faedah akan dia akan barang. Apa barang tersebut? Min haramin, daripada benda haram. Au fudulin, atau benda yang tak ada manfaat. Itu. Tu perut kenyang sangat-sangat. Sedap kau boleh tengok kau tu, boleh tengok. Itu. Wal uzunu ni atah berkata ainuhu. Ai ishtahat,
Seseorang yang kenyang melampau-lampau, menyombong sangat kenyang dia ni, istaha, nescaya menginginlah dia. Nescaya inginlah dia. Nescaya inginlah. Apa tadi? Al-uzunu, oleh telinga. Ingin apa? Istima'a ilaihi. Mendengar. Ingin oleh telinganya akan mendengar ilaihi kepadanya, kepada barang tadi. Ai barang ma la yu'nihi tadi. Tu. Wal lisanu, atas pada kata istihad lagi. Dan mengingin, nescaya inginlah oleh lidah, al-lisanu, ingin apa oleh lidah? At-takalluma, akan bercakap-cakap. Nak cakap dah kenyal ni. Wal farju, dan ingin, nescaya inginlah oleh farak dia. Jadi kemaluan dia. Ingin apa? Asyahwata, akan syahwat. Nak jemok, cadok kerap leh. Itu. Warijlu, nescaya inginlah oleh kakinya. Ingin apa oleh kaki tu? Al-masya ilaihi, berjalan kepadanya. Tu ilaihi ila ma la yanfa'u, ila ma la yu'nihi tadi boleh tak? Kepada barang yang tidak ada manfaat, atau barang yang maksiat tadi. Gitu. Perut kenyal ni besarlah nafsunya, gitu. Faham tak? Habis itu. Betul tak? Wa in kana ja'ian, dan wa in kana rajulu tadi. Dan jika adalah seseorang itu ja'ian, ialah segala orang yang lapar. Ja'ian makna segala orang yang lapar. Takunul a'dha'u, takunul a'dha', nescaya jadilah anggota-anggota tu kulluha, semuanya sekali anggota dia tu sakinatan. Jadi apa? Jadi sakinatan, jadi orang yang bertenang. Hadiatan, tenang juga. Hadiatan ni pun tenang juga. La tatmahu ila syai'in, tidak mengingin, tidak meninggilah. La tatmahu ni tidak meninggilah, tidak ingin meninggilah. Ila syai'in, kepada sesuatu apapun. Min hadza, daripada ini mana? Al-mazkur mimma la yu'nihi min haramin au fuduli tadi. Daripada ini yang tersebut, daripada barang yang tidak ada manfaat, barang tersebut daripada haram ke atau benda yang lebih-lebih. Yang ada faedah pada agama. Atau sih? Wala tansyatulahu, dan tidak rajinglah ia seorang yang lapar tadi itu, lahu ay li syai'in min zalika. Baginya, bagi sesuatu daripada demikian itu. Jadi nak cerita katanya, orang kenyal sangat-sangat ni, nafsu dia besar dah. Mata nak tengok itu, telinga nak dengar benda haram, kecek nak kecek tu. Tu kemaluan dia pun gatal bergedik dalam kain seluar dia, kaki dia pun berasa nak pergi jalan situ, nak jalan sini. Apa? Kenyal. Cuba kalau seorang tu lapar. Tak ada. Bertenang tubuh dia. Orang ajak mari ngopak. Lapar wah. Sini. Tak sing ngopak kau puasa ini lapar rasa tu. Tu tak tinggi keinginan dia, nak itu. Tak rajinlah orang panggil tubuh badan dia nak pergi buat tu buat ni dak. Kau selamatlah dia. Habis itu. Walaqad qala al-ustaz Abu Ja'farin rahimahullahu taala, innal batna udun in ja'a huwa syabi'u wallahu a'lam. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Panas azan ni.